Seperti mana yang kita tahu, ada beberapa riwayat yang menyatakan Nabi lahir dalam keadaan sudah khitan. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtunan masrura. Nabi dilahirkan dalam keadaan sudah bersunat dan sudah putus tali pusat dia. Riwayat ni datang daripada beberapa orang sahabat. Ada riwayat Abbas, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayat Ibnu Umar dan ada riwayat Anas. Semua riwayat-riwayat yang ada dhaif jiddan dan sebahagiannya maudhu'. Semua riwayat terlalu dhaif dan sebahagiannya palsu. Ada satu je riwayat yang dhaif ringan, iaitu riwayat Anas. Tetap dhaif. Tetap dhaif. Ibn Asakir mendhaifkan, Ibn Kathir mendhaifkan. Saya sebut ni supaya nanti tak entam saya. Jangan malam-malam hantar mesej kat saya maki saya, jangan. Yang kritik siapa? Yang kritik Ibn Asakir, yang kritik Az-Zahabi, yang kritik Ibn Kathir. Mereka mengatakan semua riwayat yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan itu tidak sahih. Dari segi sanad tak sahih. Ibn Qayyim tak cukup hanya sekadar kritik sanad, dia kritik matan. Kerana dia kata orang-orang Arab zaman tu, orang Arab di zaman itu, zaman Nabi lahir tu, sesiapa yang lahir dalam keadaan makhtun dianggap sebagai cacat. Kerana kalau Nabi lahir dalam keadaan makhtun, bukan Nabi seorang aja punya keistimewaan, kerana sebelum tu dah ada orang lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Antaranya siapa? Antaranya Kaisar Ar-Rumi, Caesar, pemerintah Rom, lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Maka Imru Al-Qais telah buat satu syair untuk kutuk Kaisar ni. Lahir dah sunat, cacat dia kata. Kerana orang Arab menganggap khitan anak merupakan satu kebanggaan. Sebab tu Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh dia khitan umur dia 80 tahun. Nabi Ibrahim Nabi, tapi dia lahir bukan dalam keadaan khitan. Tuhan suruh dia khitan 80 tahun. Maka dia kata, siapa-siapa yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan, maka riwayat ni seolah-olah mengatakan Nabi kita cacat. Nabi kita tak cacat. Nabi kita mulia dan sempurna. Ada satu riwayat daripada yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Dia kata ada riwayat yang kata Nabi ni yang khitan dia ada datuk dia, dan datuk dia buat makan pada hari ke-7. Tapi riwayat ni juga dhaif. Ibn Qayyim kata tak ada riwayat yang sahih dalam bab ni yang diketahui. Berkemungkinan zaman itu zaman orang anggap khitan ni benda biasa, sampai tak perlu nak riwayat. Bukanlah satu benda yang hebat sangat khitan ni, dia kata. Semua orang buat dan semua orang merasa bangga, tak payah riwayat pun tak apa. Kalau hari ni orang cerita kat kita bentuk kereta Proton Wira, takkan kita nak kata bawa mari sanad Syah? Semua orang tahu, boleh tengok. Tidak ada keperluan untuk riwayat, dia kata. Kerana ma'ruf zaman itu. Ma'ruf di zaman itu. Jadi, okey, pukul 12 lah. Saya buka sesi soal jawab ataupun kritikan dan komentar saya alu-alukan, dipersilakan. Kita ada setengah jam. Bila yang Ustaz menerusi kertas soalan ataupun kita ada mic kat tengah tu, bertanya dengan dalam sejujurnya terus senang. Mikrofon tak bunyi. Okey. Takut tak bunyi lagi, saya ambil ni ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Ustaz Alias. Ustaz Alias ni dulu pernah bantu saya untuk subjek takhrij di UPSI. Ustaz Alias antara tenaga pengajar jemputan. Mutaba'at dengan syawahid. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dia ilmu hadis ni satu ilmu yang dibentuk secara berperingkat. Ia dibentuk selepas daripada mutaqaddimin mengkritik hadis-hadis. Daripada kritikan-kritikan itu mereka membina mustalah. Daripada kritikan itu mereka membina mustalah-mustalah berdasarkan kepada penggunaan mutaqaddimin, ulama-ulama hadis yang awal terhadap hadis. Maka bila Daraqutni sebut muttarib, Ibn Abi Hatim sebut sahih, mereka cari makna yang paling zahir. Walaupun sebahagian kadang-kadang ada guna perkataan tu dengan makna yang berbeza, tapi mereka cari mana majoriti digunakan untuk apa. Perkataan tu. Sahih biasanya digunakan untuk darjat yang paling tinggi hadis. Mutaqaddimin bila kata sahih merangkumi hadis sahih dan hadis hasan li zati. Bila sebut dhaif dia merangkumi dhaif, ringan dan hasan li ghairi, dan juga maudhu', kadang-kadang pun disebut dhaif. Bila datang ulama yang terkemudian, mereka mula membina mustalah, membina istilah, yang mana istilah ni ada makna muhaddad, ada makna yang betul-betul precise, betul-betul dalam bahasa Melayu apa? Yang ada dalalat al-khasah, yang dia ada makna yang terhad. Makna yang terhad tu sebenarnya. Maka kalau kita merujuk mutaba'at dengan syawahid, di sisi mutaqaddimin tidak ada beza. Sebahagiannya sama aja, iaitu penyokong.